لساني يفقه قولي. أسبحنا وأسبح الملك لله وحده لا شريك له، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan saya, tuan-tuan dan puan-puan kita semua untuk meluangkan sedikit masa kita, memberikan tenaga kita, menghadirkan diri kita dalam satu majlis ilmu. Dan tidak lupa juga kepada jutaan terima kasih kepada puan moderator kita pada awal majlis dengan kata-kata aluannya, dan semua admin, Spark dan semua sahabat yang sudi bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Masya Allah, 171 peserta, satu penyertaan yang menggalakkan. Masya Allah, semoga Allah SWT berikan kita istiqamah dalam amalan kita. Jadi Alhamdulillah, seperti biasa kita akan berkongsi berkenaan dengan solat kita. Jadi kenapa Ustaz, kenapa saya dengar kat sini dia kata ni bengkel solat, yang dekat sini saya dengar daurah solat, yang kat sini pula saya dengar belajar bab solat. Apa beza ni Ustaz? Okey. Daurah ni, perkataan daurah itu sendiri adalah memberi makna dara, dia merangkumi, ataupun dalam bahasa Arab ni memberi makna daur, dia meliputi. Orang kata, bak kata kita bahasa mudah faham, marathon. Kalau orang tengok drama tu, kalau drama tu ada berapa? Ada 30 episod, 2 season. Jadi dia nak habiskan drama tu, kita panggil apa? Marathon. Dia habiskan daripada awal, daripada 1 sampai 30. Ataupun dia baca buku. Buku tu ada 3 jilid. Dia kata aku nak marathon sekali jalan lah. Buku ni 3 jilid. Maknanya masa dia pada satu-satu waktu itu dia banyak habiskan untuk kasih habis semua bab. Bila sebut daur dia menyeluruh. Bila kita cerita pasal daurah solat, maknanya kita akan ceritakan semua yang berkenaan dengan solat. Baik dari segi yang fardunya, baik dari segi yang sunatnya, baik yang rukunnya, baik yang baik yang syarat-syaratnya. Semua akan kita bahaskan dalam daurah solat. Okey, bagi yang baru sertai kita pada pagi ini, seperti biasa saya akan maklumkan, kitab yang digunakan adalah kitab Fathul Qarib. Saya akan baca kitab Fathul Qarib. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kalau nak beli kitab rujukan Matan Abi Syuja' sahaja. Kitab Fathul Qarib Al-Mujib ini karangan Imam Ibn Qasim Al-Ghazi. Beliau ni, kitab ini adalah syarah yang menerangkan kitab induk yang bernama, ataupun kitab matan yang bernama Matan Abi Syuja'. Dan kitab Matan Abi Syuja' ni kitab yang memang masyhur lah, menjadi kitab sumber kepada kitab fiqh yang berlandaskan mazhab Syafi'i. Jadi sama-samalah kita baca dan kita kupaskan dan kita cuba masukkan dalam praktikal amalan harian kita dalam solat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutis salati wa syaraitus salati qabla ad-dukhuli fiha 5 asya'. Taharatul a'dha'i min al-hadath wan najas wa satrul 'aurati bilibasin tahirin wal wuquf 'ala makanin tahirin wal 'ilm bi dukhulil waqti wa istiqbalul qiblati wa yajuzu tark al-istiqbal fi halatayn fi shiddatil khawfi wa fi an-nafilati fi as-safari 'ala ar-rahilah. Nama kitab Ustaz. Okey, nama kitab saya tulis supaya mudah. Matan Abi Syuja'. Okey. Ini nama Matan Abi Syuja' ni salah satu nama dia. Kadang-kadang ada juga yang memanggilnya dengan Matan Ghayah wa Taqrib. Matan Ghayah wa Taqrib pun ada. Tapi kitab yang sama.
Matan Abi Syuja', matan ni, okey, kita bagi tahu sikit. Dalam kaedah penulisan kitab, kalau kitab itu dia kecil, macam ni, dia kecil. Biasanya kitab matan ni kitab yang kecil saja. Dia tak tebal pun. Dia tidak berjilid-jilid, tidak. Bila kita sebut matan, biasanya dia kitab dia paling kuat pun dia akan pergi dalam 50 helai macam tu. Dia tak akan pergi sampai ratus-ratus helai, ratus-ratus page. Dia tak akan pergi macam tu. Dia akan hanya ada kitab yang nipis je. Tapi dalam matan adalah, matan ni dia ringkas dan padat. Ringkas dan padat. Jadi sebab itu keluarnya kitab-kitab syarah ataupun kitab-kitab hasyiah. Kitab-kitab hasyiah ataupun kitab-kitab syarah yang akan membahaskan kitab matan ni. Yang akan menghuraikan lagi apa yang terkandung dalam matan. Maka keluarlah kitab, contohnya kitab yang lebih besar, kitab Matan Abi Syuja'. Kitab syarah Ibnu Qasim ni. Ini Fathul Qarib bin Mujib. Ini salah satu syarah yang ringkas. Ini syarah yang ringkas. Ada lagi syarah yang lebih besar. Namanya syarah Imam Al-Baijuri. Dia ada 2 jilid. Sama juga, dia pun mensyarahkan Matan Abi Syuja'. Dia pun mensyarahkan Matan Abi Syuja'. Ada lagi besar lagi. Ada lagi besar, syarah lagi besar. Syarah Bijairimi Al-Khatib. 4 ke 5 jilid. 5 jilid tu hanya menguraikan apa yang ada dalam Matan Abi Syuja'. Jelas Ini konsep penghuraian kitab. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan pelik kan, kenapa Ustaz Rahmat hari tu dia kata ajar Matan Abi Syuja', tapi kitab dia warna oranye. Lepas tu nipis macam ni je. Tapi saya tengok ada ustaz lain dia pakai sampai 4 jilid, 5 jilid. Ada tu saya pergi kedai buku tengok sampai 2 jilid. Macam mana? Itu diambil daripada syarahan-syarahan imam yang berbeza tapi mensyarahkan satu kitab yang sama, iaitu Matan Abi Syuja'. Faham tak? Jadi tak adalah tuan-tuan dan perempuan nanti keliru. Hal ini perkara macam ni dah biasa. Jadi bila satu ulama dia keluarkan satu matan dan ulama-ulama lain tengok matan dia ni padu, matan dia ni firm, kuat. Semua yang diperlukan ada dalam ibarat kitab dia. Semua yang tak diperlukan tak cerita. Tak panjang, cantik, ringkas dan padat. Kan? Adakah kitab ini Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarh Al-Fazi At-Taqrib? Betul. Imam Qasim, bukan Qadim. Qasim Al-Ghazi. Adalah kitab yang sama? Ya, betul. 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 Terima kasih Puan Jumah ni. Okey. Jadi bila ramai-ramai ulama tengok kitab ni bagus, mantap, ringkas dan padat, semua telah dimasukkan dalam kitab tersebut, maka mulalah ulama-ulama lain kata, okey, aku nak buat syarah untuk kitab ni. Lepas tu ulama lain, aku pun nak buat. Ramai-ramai ulama buat syarah pada kitab yang sama. Jadi bila kitab itu telah disyarahkan dengan terlalu banyak, maka apa akan jadi? Kitab itu jadi famous lah. Ramai orang guna, menjadi sumber dalil, menjadi muktabar. Walaupun saya tak nafikan ada syarahan-syarahan yang pendapatnya tidak kuat. Tapi nak bagi tahu famousnya ia ataupun diterima pakai oleh ulama-ulamanya dia sampai tahap banyak disyarah. Okey. Baik. Itu sekilas lalulah berkenaan dengan bagaimanakah ulama-ulama dahulu menulis kitab dan apakah ia matan dan apakah ia hasyiah, apakah ia syarah. Semua telah kita ceritakan pada awal tadi. Okey. Jadi dalam bab pada pagi ini saya nak kongsikan kita muzakarah sama-sama, iaitu berkenaan dengan fi syurutis solat. Syarat-syarat solat. Okey. Sebelum ni saya pernah tanya satu soalan. Syarat solat mesti ada dalam
syarat solat mesti kena buat, betul tak? Kalau tak buat syarat-syarat solat, maka tak sah lah. Okey, antara syarat-syarat solatnya kita bacalah sikit. Suci anggota badan, tempat solat dan pakaian daripada hadas dan najis, dan menutup aurat. Ini semua syarat-syarat solat. Okey, persoalannya, Ustaz, kenapa adanya syarat solat dan kenapa adanya rukun solat? Sedangkan kedua-duanya benda yang mesti kena ada dalam solat. Kalau syarat satu syarat kurang, maka solat tak sah. Contohnya, dia tak tutup aurat. Ataupun contohnya, pakaian dia bernajis. Maka solat dia tak sah. Dan rukun pun sama. Rukun pun, kalau salah satu daripada rukun kita tak laksanakan, maka solat pun tak sah. Tapi kenapa diasingkan perkara ni? Padahal dua-dua mempunyai persamaan yang sama, iaitu dua-dua mesti kena ada. Tidak boleh satu pun kita tak buat. Syarat tu kena sempurna, rukun pun kena sempurna. Dua-dua mesti kena ada dalam pelaksanaan solat. Tapi kenapa diasingkan? Oh, yang ni syarat solat, yang ni rukun solat. Kenapa kita nak cerita dia pada satu bab ataupun dua bab yang berbeza? Siapa tahu jawapan dia? Boleh buka mic, insyaAllah, tak ada masalah. Ada yang nak cuba? Ada. Oh, ada orang ni. Sekejap. Okey. Mic. Nak cuba. Kalau syarat tu macam kalau kita tak buat, kita macam dimestikan kalau kita nak solat. Kalau tak ada perkara tu, kita tak boleh bersolat. Okey. Kalau rukun? Kalau rukun tak buat, terbatal. Kalau rukun tak buat, terbatal. Kalau syarat pun terbatal juga. Contoh, kita tengah semayang, tiba-tiba aurat kita buka. Rukun tak sah. Tak sah, Ustaz. Tak sah tak? Okey. Tak cuba kan? Cuba. Syarat semayang tu sebelum kita mula semayang. Perkara yang perlu kita kerjakan. Betul, masya-Allah. Okey, baik. Syarat solat tak apa kan, Ustaz? Kalau tak sengaja tak apa kan? Kalau tak sengaja tak Bukan apa. kita yang buat. Okey. Bukan kita sengaja, kita kena tahu syarat-syarat solat tu. Okey, baik. Masya-Allah, bagus. Syarat solat ni adalah sesuatu yang di luar solat. Syarat solat adalah sesuatu yang di luar solat. Manakala rukun adalah sesuatu yang di dalam solat. Sebab tu dibezakan. Contoh, syarat solat tutup aurat. Dia bukan dalam perbuatan solat. Dia bukan dalam af'al solat. Dia di luar. Kena tutup aurat dulu. Kena bersihkan pakaian, tempat solat dan badan dulu. Dia kena apa lagi? Dia kena menghadap kiblat. Dia kena dia kena wukuf ala makanin tahir wal ilm bidukhulil waqti. Dia kena tahu masuknya waktu. Benda perkara semua di luar solat. Di luar af'al, perbuatan solat. Manakala rukun adalah sesuatu yang di dalam perbuatan tersebut. Faham tak? Memang dua-dua mempunyai persamaan yang sama, iaitu kalau tak buat, tak sah. Kalau terlanggar, batal. Betul, dua-dua sama. Tapi perbezaannya dari sudut sesuatu, satu itu di luar solat dan satu lagi di dalam solat. Okey, bagus. Terima kasih yang bagi jawapan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama kita nak mula dengan syara'itus solah, syarat-syarat solat. Syarat-syarat solat ni apa? Wa syara'itus solah wa syurutu jam' syaratin wa huwa lughatan al-alamat wa syar'an ma tatawaqqafa sihhatus salati 'alaihi wa laysa juz'an minha wa kharaja bihadha al-qaid ar-ruknu fa innahu juz'un min as-salah. Syarat ini, definisi syarat dalam kitab menyebutkan bahawa
syarat itu adalah ma tatawaqqafu sihhatus solat. Terhentinya sahnya solat padanya. Maksudnya sah tu solat itu sah tergantung kepada syarat. Syarat cukup, solat sah. Syarat tak cukup, solat tak sah. Walaysa juz'an, dan syarat itu adalah bukan juz'an, bukanlah salah satu juzuk daripada solat. Dia syarat bukanlah salah satu juzuk daripada solat. Maknanya dia bukan part dalam solat. Dia luar solat. Wa kharaja bihadzal qaid, kenapa disebutkan syarat itu adalah juzuk, adalah bukan daripada juzuk solat? Kerana nak keluarkan rukun daripadanya. Kenapa? Kerana rukun fa innahu juz'un minas solat. Kerana rukun itu adalah part dalam solat. Satu bahagian dalam solat. Yang kita telah bahaskan pada awal tadi. Asyaratul awwalu taharatul a'dha'i min al-hadas al-asghar wal akbar 'inda al-qudrah. Amma faqid at-tuhurain fa salatuhu sahihatun ma'a wujub al-i'adat 'alayhi. Okey. Okay, suci anggota daripada hadas. Yang pertama sekali, dalam kitab menyebutkan ada 15. Okey, yang pertama adalah suci anggota daripada hadas. Tak kisahlah hadas itu hadas asghar, hadas kecil ataupun hadas akbar, hadas besar. Indal qudrah, dengan kait dalam kitab menyebutkan indal qudrah, ketika mampu. Ketika mampu maksudnya air ada untuk kita angkat hadas, dan kesihatan kita pun mengizinkan untuk kita membersihkan diri. Okay. Amma faqidut tuhurain, adapun kalau tak mempunyai sesuatu untuk menyucikan hadas besar ataupun hadas kecil, maka fa salatuhu sahihah. Contoh, dia tak boleh, air memang tak ada langsung, carilah kat mana pun memang tak ada air langsung. Ataupun dia memang tak sihat untuk bersuci, tapi waktu pendek. Kalau dia masih lagi terus untuk mencari air ataupun masih lagi terus untuk mencari alat-alat untuk bersuci, maka waktu solat tu akan habis. Maka fa salatuhu sahihatun ma'a wujubil i'adah. Maka dia tunaikan solat dan solatnya sah, dan dia wajib untuk ulang bila dia ada air nanti ataupun bila dia ada kemampuan untuk bersuci. Jelaslah. Okey. Wa taharatun najas alladhi la yu'fa anhu fi thawbin wa badanin wa makanin, wa sayadhkuru al-musannif hadha al-akhir qariban. Dan juga suci badan dan juga suci daripada hadas dan suci daripada najas. Okey, dia ada dua. Suci daripada hadas tu macam mana? Suci daripada hadas tu maksudnya, contoh kita dah kencing. Saya terus terang, dalam fiqh biasa saya akan gunakan bahasa yang terus direct. Tak. Kita dah kencing. Kita dah kencing. Kemudian dah basuh dah pun. Dah basuh. Tapi kita masih lagi dalam hadas tak? Kita masih lagi dalam hadas. Sebab apa? Sebab kita belum ambil wuduk. Hadas kecil tu masih ada lagi. Walaupun anggota badan kita semua dah bersih. Sebab apa? Lepas kencing tadi kita dah basuh. Okey. Tapi kita masih lagi menanggung hadas. Maka bila kita ambil wuduk, barulah hadas tu terangkat. Okay. Itu maksud dia taharatul a'dha, sucinya badan daripada hadas dan najas. Suci daripada hadas dan suci daripada najas. Najasnya apa? Najis lah. Maksudnya contoh, dia bersih. Dia tak kencing. Dia masih ada wuduk. Maksudnya hadas tak ada pada dia. Dia memang orang yang sedang bersuci. Tak ada dah kencing tadi, lepas tu dia dah ambil wuduk, dah cantik lah. Hadas dah terangkat. Akan tapi bila duduk jalan-jalan nak pergi masjid, jatuh pula ataupun kena pula tai burung kat badan dia. Ataupun ada pula percikan air longkang ke, yang mana ianya najis mustakmal, najis mutawassithah.
kena dekat badan dia. Jadi waktu itu dia tidak menanggung hadas, tapi dia menanggung najas. Dia menanggung najis. Jadi ada dua situasi. Jangan kita ingat suci itu suci daripada hadas je. Suci daripada hadas dan juga najas. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar, dan juga suci daripada najis, mutawassithah ke, mughallazah ke, mukhaffafah ke, suci. Faham tak? Okey, itu anggota. Suci anggota. Fi thawbin wa badanin wa makanin wa sayadhkuru. Wasani, dan perkara kedua, kedua yang menjadi syarat solat adalah satru launul aurah. Satru launul aurah. 3. Sifatu satirul aurah يشترط في الساتر للعورة أن يمنع من إدراك لون البشر فلا يصف البشرة كأن يكون الثوب من قماش سخين أو من جلد أو ورق، فإن ستر بما يظهر منه لون البشرة من ثوب رقيق فلا يجزئ لأن الستر لا يحصل بذلك. Dan yang kedua adalah menutup aurat. Menutup aurat indal qudrati walau kana syakhsu khalian fi zulmah. Tutup aurat ketika mampu. Contoh ketika mampu. Kalau tak mampu macam mana? Contoh memang tak ada air langsung, memang tak ada kain langsung, memang tak ada guni langsung, memang tak ada apa-apa perkara untuk tutup badan dia. Itulah kira special case lain, indal qudrah. Tapi kalau mampu, walaupun pakai dengan pakaian guni, walaupun pakai dengan selimut sekalipun, dia kena wajib tutup aurat. Faham tak? Yang penting pakaian tersebut pakaian yang suci. Indal qudrah walau kana syakhsu khalian fi zulmah, walaupun orang tersebut dia bersendirian dalam kegelapan. Ustaz, tak ada orang tengok saya Ustaz. Tak ada orang tengok saya. Saya seorang je. Boleh tak saya duduk masuk dalam satu bilik, tutup pintu, gelap, lepas tu saya solat dalam keadaan aurat saya terbuka? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Okey. Baik. Nanti saya petik balik pasal persoalan tadi. Okey, yang bila menutup aurat, tutup aurat itu disebutkan dalam kitab yushtaratu fis satir. Disyaratkan dalam hal yang nak menutup aurat kita ni. Pakaian kita ni bukan kata main tutup je ikut dan. Tak boleh. Ada syarat dia. Yushtaratu fis satir lil aurah, yang nak menutup aurat kita ni mestilah dianya bersifat ayyamna'a min idrakil launil bashar fala yasiful bashara. Dia mesti menghalang daripada nampaknya warna kulit, nampaknya bentuk badan. Dia kena hilangkan warna dan bentuk manusia tersebut. Kalau kata Ustaz, saya dah pakai cantik dah, dah tutup dah bagai, tapi kain dia jarang-jarang, nampak shape, maka itu masih lagi belum dikira menutup aurat. Itu masih lagi belum dikira menutup aurat. Sebab apa? Penutup bagi aurat itu mestilah menghalang daripada nampaknya bentuk dan warna kulit. Jadi kalau kata pakai ketat tak boleh. Kalau kata pakai longgar tapi kain tu telus, nampak, tak boleh. Ka'in yakuna thawbu min qimashin saqin. Dalam kitab menyebutkan seperti mana seolah-olah dia memakai pakaian yang nipis, nampak dalam. Au min jildin wa waraqin. Jadi dia boleh pakai dengan pakaian yang tebal, ataupun pakaian tebal tak ada, pakai kulit binatang. Kalau kulit binatang yang telah disamak maka boleh. Ataupun dia tak ada, Ustaz, tak ada Ustaz, baju semua kotor, apa pun tak ada, maka boleh juga dipakai dengan min waraqin. Waraqin ni daun pelepah ke, pakai pelepah ke, janji tak nampak warna kulit dan tak nampak bentuk.
Okey. Fa in ajaza an satraha, kalau dia tak mampu dalam menutupinya, salla 'ariyan wala yu'ma birruku' was sujud, bal yatamahhama bal yattamihuma wala i'adata 'alaihi wa yakunu satrul 'aurah. Kalau tak mampu, wan ajaza an satraha salla 'ariyan wala yu'ma birruku'. Yang ni saya tawakuf dulu. Okay. Sebab dia kena tengok syarah kitab yang lebih besar. Okay, soalan tadi ada seorang sahabat kita tanya apa? Tentang suci dari najis tadi, minta Ustaz hurai sikit tentang istinja, kemudian berwuduk guna air yang sedikit. Okey. Yang ni dia kupasan dia, cerita dia, senario dia panjang. Jadi saya ambil pada akhir majlis nanti. Boleh Okey. Jadi syarat, itu syarat yang kedua, kena tutup aurat. Kena tutup aurat. Satrul aurah bil libasin tahirin wa yajibu satruha aidan fi ghairi salati 'anil nas. Dan cerita pasal tutup aurat ni, dia bukan dalam solat aja. Dia bukan dalam solat je. Wa yajibu satruha, wajib juga menutup akan aurat aidan juga fi ghairi salat, di luar solat. Ketika mana bersama 'anil nas, bersama manusia yang ajnabi. Wa fil hulwati illa li hajatin min al-ikhtisari wa nahwihi. Wa amma satruha an nafsihi fala yajib. Adapun kalau tutup aurat secara sendiri, duduk rumah saja duduk pakai tudung, ataupun duduk saja seorang-seorang, ataupun duduk kamu, maka waktu itu tidak wajib. Lakinnahu yukrahu nasru ilaiha. Akan tetapi makruh untuk melihat akannya, kan. Duduk seorang-seorang, duduk tengok bawah. Buat apa? Buat apa tengok? Maka makruh. Makruh tengok kemaluan ke apa, tak makruh. Wa auratul, tanpa sebab lah. Kalau bersebab tak ada masalah. Wa auratul dzakari ma baina surratihi wa rukbatihi wa kadal amah. Auratnya seorang lelaki apa yang ada di antara pusat dan lutut. Ini tuan-tuan dan puan-puan pun biasa sudah maklum lah. Wa auratul hurrah, dan auratnya wanita yang merdeka. Wanita kita lah, mana ada tak ada hamba dah sekarang. Orang gaji bukan hamba. Jangan pergi cakap, kau orang gaji kau ikut aurat ni. Tak ada. Orang gaji pun hurrah juga. Hamba dah tak ada lah sekarang. Kecuali kalau berlakunya peperangan dan hamba diwujudkan balik, maka ada lah. Wa auratul hurrah, dan auratnya wanita yang merdeka fi salat ma siwa wajhiha wa kaffaiha. Aurat wanita merdeka di dalam solat ke seluruh anggota badannya melainkan wajahnya dan kedua tapak tangannya. Kedua tapak tangannya tu bukan tapak saja, zaharan wa batnan, yang zahir dan juga yang zahir dan juga yang batin. Maknanya depan belakang lah. Ila al-ku'ain, tapak tangan sampai ku'ain. Ku'ain ni pergelangan tangan. Jadi kalau ada bawah lagi daripada ni, ini dah kira aurat. Jadi wanita-wanita, ibu-ibu, kena hati-hatilah. Duduk rewang-rewang tu jangan asyik duduk, kan. Saya perasan orang Melayu kita kalau rewang semua dia tarik. Okey, jadi jaga. Ma baina al-ku'a wa amma auratul hurrati wal auratu lughatan, dan Okey, adapun aurat wanita merdeka tadi ceritanya di dalam solat. Ceritanya di dalam solat. Seluruh anggota badannya melainkan wajahnya dan kedua tapak tangannya sehingga pergelangan. Adapun amma auratul hurrati, adapun aurat wanita merdeka di luar solat, fa jami'u badaniha wa aurataha fil hulwati kadzakar. Maka aurat wanita di luar solat adalah seluruh anggota badannya. Sebab itu dianjurkan untuk memakai purdah. Jadi perbahasan dia lagi dalam, kita cerita dalam bab khusus aurat. Kalau kita cerita sini tak habis daurah solat kita. Wa auratha fil khulwah, dan aurat wanita merdeka ketika bersendirian sama seperti auratnya lelaki, apa yang ada di antara pusat dan lutut.
Wal auratu lughatan an-naqsu wa tutlaqu syar'an 'ala ma yajibu satruhu wa huwa al-murad bihuna wal murad huna wa 'ala ma yahrumu nazruhu wa dzakarahu al-ashab fi kitab an-nikah. Dan aurat dari segi definisi aurat ini dari segi istilah syarak adalah apa-apa sahaja yang wajib menutupinya. Mana part-part yang kita wajib tutup itulah aurat. Nampak aurat. Mana? Mata. Mata bukan aurat. Mata bukan aurat. Tapi ada special case kalau mata dia tu menggugat maka. Tapi aurat ini adalah sesuatu yang apa-apa yang wajib kita tutupnya. Nampak aurat lah. Mana? Hidung kan aurat. Kalau lelaki lah. Nampak aurat lah. Mana? Tak pakai baju tu, pakai kain, kelekat je keluar rumah. Badan bukan aurat bagi lelaki. Aurat itu adalah apa-apa yang wajib kita tutup akannya. Wa huwal muradu huna, yang dimaksudkan di sini adalah wa ala ma yahrumu nazru. Apa yang haram untuk ajnabi, orang asing tengok, itulah aurat. Wa zakarul ashabu fi kitab nikah. Dan pengarang kitab Imam Ibn Qasim akan bahaskan berkenaan dengan aurat ini lebih lanjut dalam kitab nikah nanti. Dalam kitab nikah. Dan perkara ketiga yang menjadi syarat solat adalah al-wuqufu ala makanin tahirin. Berdiri ataupun duduk ataupun bertempat di tempat yang suci. Wal jumhur ala annahu syartun min syara'itis sihhatis salah wal jumhur kadzalika ala anna man daqa alaihi al-waqtu falam yuqdir ala as-salati illa fi makanin najisin kal mahbus wa nahwuhu fa innahu la yu'dzar fi tarki as-salat bal yusalli ala halat wujuban. Dan yang ketiga adalah wukuf ala makanin tahir. Mesti cari tempat yang suci. Tak boleh main solat ikut dan. Kena pastikan tempat yang kita nak solat tu suci ke tak suci. Kena pastikan. Fala tasihhu, maka tak sahlah solat seseorang yang mana yulaqi ba'du badanhi, bersentuh sebahagian badannya ataupun libasnya ataupun bajunya dengan najis, fi qiyamin aw qu'udin aw ruku'in aw sujudin. Sama ada ketika dia berdiri ke, ataupun ketika dia sujud ke, ataupun ketika dia rukuk ke, mana-mana part dalam solat bersentuhnya badan dia ataupun pakaiannya dengan perkara yang najis, maka tak boleh. Jadi ada orang tanya saya, Ustaz, macam mana kalau najis tu datang daripada luar? Contoh tengah duduk tahiyat awal ataupun tengah duduk antara dua sujud, tiba-tiba anak kecil kita duduk datang main. Main pun duduk atas kita. Kan? Maka apakah kita nak buat? Kalau kita yakin bahawa dia tidak menanggung najis, maksudnya pampers dia tak ada apa-apa, maka tak ada masalah. Tapi kalau dia dah duduk dan kita tahu pampers dia penuh, syarat, waktu kita biar je lagi, maka boleh membatalkan solat kita. Sebab apa? Kita wukufu ala makanin ghairi tahirin. Kita duduk pada tempat yang tak suci. Dalam kitab menyebutkan dengan lafaz yulaqi. Yulaqi ni menempel. Yulaqi, laqa yulaqi, ini memberi makna menempel. Dia bukan kata kita mesti kena kata najis kat bawah, kita duduk atas dia baru kita batal. Tak. Kalau menempel je najis tu dengan kita pun boleh membuatkan solat kita batal. Jadi kalau anak kata anak duduk pampers syarat, duduk atas kita, bukan automatik terus batal solat. Kita boleh tolak ataupun alih sikit. Alih sikit dengan kadar segera. Dengan kadar segera. Kalau kita biar juga, maka waktu tu batal lah. Contoh, duduk semayang, tengah semayang, Tok Imam tengah baca lagi ni, tiba-tiba jatuh tak cicak. Elok jatuh atas bahu. Kita tengok, kita tahu, ataupun jatuh atas sini. Kita tahu bahawa tak cicak ni kering. Tak cicak ni kering dan kita boleh alihkan dia ataupun kita boleh buangnya. Maka kalau kita alihkan dengan segera, maka tak batal solat. Tapi kalau kita tahu dan kita biar, maka waktu itu batallah solat. Ada soalan lagi, Ustaz, macam mana Ustaz? Saya ni
Ni contoh dalam penjara ataupun dalam sel tahanan. Dan sel tahanan tu keseluruhan sel itu kotor. Tak ada tempat pun nak solat, tak ada tempat pun yang suci. Maka jumhur ulama berpendapat bahawa sepakat ulama berpendapat bahawa kadzalika ala man daqa, bagi orang yang mana daqa, sempitnya ke atasnya waktu dah singkat, dia tak dapat lagi tempat-tempat yang suci untuk dia solat, falam yaqdir ala salati illa fi makan, melainkan dia solat je atas tempat yang najis tersebut, kal mahbus wa nahwihi fa innahu la yu'dzar, maka sesungguhnya dia tidak diberikan keuzuran dalam meninggalkan solat. Maksudnya apa? Dia kena tunaikan solat walaupun tempat tu tak suci, akan tetapi nanti dia qada balik. Faham tak? Itu yang ketiga, mestilah tempat yang dia nak solat tu kena suci. Yang keempat, al-ilmu bidukhulil waqti, dia kena tahu waktu solat tu dah masuk. Dia tak boleh agak-agak macam dah maghrib je, macam-macam soalan macam-macam ni dia tak dapat, tak boleh. Sebab apa dalam kitab menyebutkan dengan lafaz al-ilmu bidukhul ilm. Ilm ni satu martabat yang tahu tanpa ragu. Ilmu adalah satu martabat, satu tingkatan, iaitu pengetahuan yang tanpa ragu. Kalau dalam kitab mantik menyebutkan al-ilmu ni, dia tahu 100% dan dia tak 100%. Kalau zon dia tahu 50%, 50% lagi dia tak pasti. Kalau syak, dia ada zon, syak, ilm, waham. Waham tu dia tahu 30% je. 70% lagi memang dia memang betul-betul tak pastilah benda ni. Tu waham. Faham tak? Jadi ilmu. Ya. Nak boleh lah Ustaz. Minta maaf saya lupa nak tanya. Ustaz, kalau betul Ustaz kata tadi, tempat tu najis, banyak area najis. Kalau dia ada macam ada kain ke yang bersih, ikatkan dia saja, hampak atas najis, dia boleh solat. Salah solat dia Ustaz. Terima kasih Ustaz. Maaf, saya tak apa jelas suara tadi. Ustaz, kalau macam Ustaz kata tadi, tempat dia tu najis, banyak najis kan. Tak bersih lah tempat dia, tak bersih. Tapi dia ada kain yang bersih, dia ada tikar yang bersih, dia hampak atas dia punya tempat. Okey, faham. Contoh dalam tahanan tersebut, dalam bilik tu semuanya najis, tapi dia ada satu hamparan. Hamparan itu cukup tebal, cukup menghalang dia yang duduk atas dengan najis yang kat bawah. Contoh, dia ada apa? Dia ada canvas lah. Dia ada canvas. Canvas kan dia material dia tak tembus, betul kan? Dia ada canvas. Ataupun dia ada kapet yang mana cukup tebal. Yang mana kalau najis tu kena belakang kapet takkan sampai ke atas. Okey, macam ni boleh. Sebab apa? Dia najis duduk bawah dan dia ada alat suci ataupun ada hamparan suci dan dia duduk atas hamparan suci. Macam tu boleh. Tapi kalau kata walaupun bawah tu semua najis tu, tapi kalau contoh najis tu sikit, tapi duduk atas ni, macam saya kata tadi tak cicak dia, sikit je. Kalau nak dibandingkan dengan apa? Dengan dengan yang najis kat bawah kapet tu. Kalau itu kan najisnya ni sikit, tapi ini kita panggil memikul najis. Najis duduk atas, kita pikul. Maka tu tak boleh. Pikul najis ataupun tempel pada najis tak boleh. Pikul najis ataupun tempel. Contoh duduk semayang, kursi, ada kadang orang semayang pakai kursi ke kan. Kursi yang dia duduk tu najis, dia tempel pada najis, tak boleh. Ataupun budak kecil tadi duduk atas dia, itu dia menanggung najis. Masa satu lagi keadaan, dia tak tanggung najis duduk bawah dia dan ada alat suci, maka tu tak ada masalah. Ya, bagus. Terima kasih soalan tu. Terima kasih Ustaz. Baik. Ustaz, kalau najis tu macam lembab ke, macam basah ke tu, walaupun di bawah tak boleh ke?
Sebab tu saya kata, kalau dia pasti yang mana najis tu tak sampai pada permukaan solat dia, maka tak ada masalah. Tapi kalau tak pasti, maka tak boleh. Contoh, najis tu lembab. Kalau dia bubuh kapet, kapet akan serap dan pergi kat bahagian atas. Sama je. Tak boleh. Terima kasih pada ni anak Walid. Dia dah bagi kita ilmu tu tahu 100%, zon tahu 75%, syak tahu 55%, waham tahu 25%, dan jahil tak tahu langsung. Bagus. Terima kasih. Saya pun lupa antara syak dan zon tu. Okey. Jadi syarat yang keempat mesti kena tahu masuk waktu. Dia tak boleh main ikut dan rasa-rasa dah masuk rasanya ni. Rasa-rasa tak boleh. Dia kena tahu. Dan huraian berkenaan dengan tahu ni ada dalam kitab yang lebih besar. Tahu tu tahu macam mana? Tahu sendiri nampak ke? Sendiri boleh ukur ke masa waktu tu macam mana? Dengan bayang-bayang yang kita telah belajar masuknya waktu. Ataupun tahu itu dengan khabar siqah. Adanya orang lain yang siqah. Macam kita sekarang ni yang dipercayai adalah jabatan agama lah ataupun ilmu falak kita, jabatan ilmu falak kita yang mana mereka ni telah pun selesaikan masalah ini. Kita letakkan kepercayaan pada mereka telah selesaikan masalah ini dan telah mengeluarkan waktu-waktu solat. Jadi biasanya sekarang ni kita menggunakan tahap kedua iaitu perkhabaran siqah, perkhabaran orang yang dipercayai berkenaan dengan masuknya waktu solat. Saya rasa tak ada rasa zaman sekarang ni tak ada lah orang pergi letak objek tengok sendiri. Berapa ramai je orang tahu cara nak tengok masuk waktu solat dengan bayang matahari. Tak ramai orang tahu. Jadi biasanya orang tunggu je jam bunyi ke, masuknya waktu solat ke, dah selesai. Au zann dukhul ataupun zan dukhuluhu bil ijtihad falau shalla bi ghairi dhalika lam tasihha salatuhu fa in wa in sadiful waqti. Jadi itu seperti mana yang saya terangkan tadi. Kalau dia zon, kalau dia tak pasti, maka dia kena guna dengan ijtihad. Ijtihad tu maksudnya dia kena usaha untuk cari dengan perkhabaran siqah. Okey, yang kelima perkara syarat-syarat solat adalah istiqbalul qiblah. Mesti kena menghadap kiblat. Mana boleh sembahyang menghadap tempat lain. Al-Ka'bah. Maksud kiblat di sini adalah Al-Ka'bah. Wa summiyat qiblah, dinamakan qiblah li'anna al-musalli yuqabiluha, kerana sang orang yang solat qabiluha, menghadap kepadanya. Kerana orang yang solat menghadap kepadanya, kita panggillah dia qiblah. Qabilah diambil daripada perkataan qabilah, menghadap, datang, menuju qabilah. Lalu bila kita menuju ke Kaabah ataupun kita menghadap ke Kaabah, kita panggillah tempat yang dituju tu sebagai qiblah. Menghadap qiblah, menghadap Kaabah. Wa ka'batun la lirtifa'iha. Okey, kenapa dipanggil Kaabah? Kerana irtifa'iha, kerana timbulnya ia. Kerana timbulnya ia. Kan permukaan rata. Permukaan rata, tanah. Kemudian keluar satu timbul bentuk petak. Itu kita panggil Ka'bun. Ka'bun lirtifa'iha, kerana dalam permukaan rata ada satu yang naik. Itu Ka'bun. Macam mana kan biasa kita tengok tak? Siapa tahu buku lali dalam bahasa Arab apa? Buku lali dalam bahasa Arab Ka'bun, Ka'bain. Sebab apa? Dia ibun. Kan? Kaki kita duk rata, tiba-tiba ada satu tulang timbul. Wa istiqbaliha bis-sadri syartun liman qadara alaihi wastuthna al-musannif min dhalika ma dzakara biqawlihi wa yajuzu tarku istiqbali fi salati fi halataini. Dan yang kelima ini adalah mesti kena menghadap kiblat, dan menghadapnya istiqbaliha, kena hadap Kaabah bis-sadri, dengan dada kita. Dada ni wajib kena hadap kiblat. Dada kena wajib hadap kiblat. Syartun liman qadara alaihi, dia menjadi syarat bagi orang yang mampu melaksanakan dengan menghadapkan dada ke arah kiblat. Bagi orang tak mampu macam mana? Contoh ada orang sakit, dia tak boleh.
Dia tak boleh. Dia tak boleh nak berpusing kanan, tak boleh nak pusing kiri kanan, tak boleh. Maka dia tidak, dia tak, dia terkecuali, istisna musannif, dia terkecuali daripada menghadapkan dada ke kiblat. Ataupun mungkin dia seorang yang mana dada dia sengit, kan? Dada dia sengit, ataupun dia seorang yang sakit, dia baring, dia baring. Maka waktu tu dada dia menghadap langit. Dada dia menghadap langit. Jadi macam mana kita nak buat? Kita hajukan kaki kita ke kiblat. Ajukan kaki ke kiblat. Bukan kepala ke kiblat. Bukan, contoh katalah dinding belakang saya ni adalah kiblat. Bukan saya tidur menghadap kepala saya kiblat, tak. Kaki saya menghadap kiblat. Faham tak? Okey. Dan pengarang musannif telah mengecualikan menghadap kiblat daripada wa yajuzu tarkul istiqbal, boleh untuk meninggalkan menghadap kiblat dalam solat dalam dua keadaan. Yang pertama fi halatain fi syiddatil khauf, pada keadaan yang sangat takut, nanti kita cerita, dan yang keduanya pada wa fin nafilati fis safari 'ala ar-rahilah, dalam solat sunat ketika safar di atas tunggangan. Okey, contoh kita ambil contoh yang pertama, boleh tak menghadap kiblat, iaitu ketika syiddatil khauf, takut yang bersangatan, fi qitalin mubahin fardan kanat salati aw naflan, ketika perang. Nanti kita akan sambung, kita akan masuk satu bab solatul khauf. Solat, bagaimanakah solat orang perang? Kan? Walaupun dalam keadaan perang dianjurkan juga untuk solat. Nanti kita cerita tu lebih lanjut, detail dia macam mana solat dalam medan perang ni. Macam mana posisi dia, dan berapakah kategori yang kita boleh gunakan, macam mana tu kita cerita dalam solatul khauf. Tapi note dulu dalam mindset kita, ada dua keadaan. Yang pertama kerana syiddatul khauf, iaitu solat ketika medan perang, dan yang kedua wa fin nafilah, pada ketika solat sunat. Solat sunat, jangan buat solat fardu pula. Solat sunat di dalam safar, alar rahilah, atas tunggangan. Fali musafirin safaran mubah, dan safar tersebut mestilah safar mubah, bukan safar nak pergi konsert ke, bukan safar nak pergi mana, nak pergi hantar duit judi ke, tak boleh lah. Walau qasirut tanafful sawbut warakibud dabah la yajibu alaihi wad'u jabhatuhu ala sarjiha masalan. Okey, contoh berada dalam safar. Dulu orang Arab, dia bila berjalan, dia akan berjalan dengan kabilahnya. Kalau dia nak tunaikan solat sunat, ni cerita solat sunat, jangan salah pula. Jangan berkata solat fardu, ustaz tu kata solat fardu boleh duduk atas tunggangan, tak boleh. Solat sunat. Kalau dia nak tunaikan solat sunat, maka dia akan tercicir daripada grup dia dalam rihlah dia, dalam perjalanan dia. Maka apakah inisiatif yang diberikan kepada mereka yang nak tunaikan solat tapi masih dalam kafilah dia, masih dalam perjalanan dia, iaitu dia boleh sahaja tunaikan solat di atas tunggangan dia walaupun dada dia tidak menghadap kiblat. Walaupun dada dia tidak menghadap kiblat, dia follow je grup dia tu. Walau qasirun tanafful saubun warakibud dabah, tapi dan orang yang menunggang tersebut la yajibu, tidak wajib ke atasnya meletakkan dahinya ke atas kepalanya unta dia ke, ataupun kepalanya, belakang kepala kuda dia, tak perlu. Contoh bila nak sujud, dia letak atas dahi dia dekat belakang kepala kuda dia, tak perlu. Tak wajib. La yajibu alaihi wad'u jabhatu ala sarjiha, tak perlu. Bal yu'ma bi ruku'ihi, bahkan dengan isyarat sahaja. Rukuk sikit, kalau sujud lagi tunduk lagi sikit. Wa yakunu sujuduhu akhfad, dan jadilah sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Wa ammal mashi fa yutimmu ruku'uhu wa sujuduhu wa yastaqbilul qiblah fihima.
Wala yamshi illa fi qiyamati. Adapun orang yang dia gerombolan tapi dia dalam keadaan berjalan, tak boleh. Sebab keadaan ini untuk fisafari ala rahilah. Waktu dalam kenderaan yang bergerak, ya. Waktu dalam kenderaan yang bergerak, ya, betul. Macam kita sekarang ni tak ada masalah, kita berhenti je lah. GPS ada, apa ada. Dulu tak boleh. Kalau berhenti, maka dia akan tercicir daripada dia punya grup dia. Maka sesatlah dia dalam padang pasir. Okey, saya baca soalan sikit. Jam pun telah menunjukkan 8.35. Ada slot ke lepas ni? Tak ada Ustaz, tak ada. Boleh Okey, teruskan. saya baca Ya. sikit, kemudian kita habis. Okey. Okey, tadi 5 syarat solat tu, ingat yang pertama, al-awwalu, suci badan daripada hadas dan najas. Itu yang pertama. Yang kedua, tutup aurat. Dan yang ketiga, berdiri ataupun duduk di tempat yang suci. Yang keempat, tahu masuknya waktu. Yang kelima, menghadap kiblat. Okey. Lepas ni kita akan masuk bab rukun solat pula. Sebelum saya akhiri slot kita pada pagi ini, saya baca dulu soalan sahabat kita. Ada yang tanya, Puan Badri Hadin, tentang suci dari najis tadi, minta Ustaz urai tentang istinja, kemudian berwuduk guna air yang sedikit. Okey. Kalau kata cerita pasal istinja ni, sebenarnya dia ada bab dia, satu bab yang khusus. Tapi saya cerita secara ringkas ya. Istinja ini adalah qat'ul adha, memutuskan sesuatu yang buruk ataupun sesuatu yang najis daripada ala sabilain, daripada dua jalan, baik qubul ataupun baik dubur. Itu istinja, itu makna definisi istinja, memutuskan. Contoh duk kencing, lepas kencing, habis kencing, basuh, kita dah okey, stopkan, putuskan, itulah istinja. Jadi bila dah istinja, katalah air yang tu air sedikit je ada. Air ada sebaldi je ataupun ada segayung je. Maka kita kena balik semula kepada basic rukun wuduk kita. Lepas istinja, kemudian ambil wuduk dengan air yang sedikit, kita kena amalkan dengan cara pengambilan wuduk pakai gayung tu. Tuang sikit, kemudian letak gayung tu jauh sikit supaya tidak ada percikan yang memustakmalkan air. Kemudian kita sapu. Dan sapu ataupun basuh pada anggota rukun sahaja. Sebab air sikit. Kan kita duk buat amalan sunat, air habis langsung tak sah wuduk. Sebab air sedikit, dalam keadaan air yang sedikit, kita kena dahulukan anggota rukun. Tu kita kena cerita dalam bab wuduk. Jelas lah. Okey. Kemudian ada yang tanya, dagu wanita termasuk aurat juga ke Ustaz? Okey. Dalam kitab menyebutkan bahawa wajah ini, dia adalah daripada manabiti sya'ri, daripada tempat terbitnya rambut yang atas ni, pada kebiasaan orang. Kalau kata orang tu jenis dagu dia besar, jenis dahi dia luas, maka kita tak kira yang kenapa kau buka kau punya tudung tu sampai atas sangat. Tak apa, Ustaz kata had wajah itu secara tingginya daripada tempat terbitnya, tempat tumbuhnya rambut. Saya tumbuh rambut kat tengah-tengah ni. Tak kira, dia kena ikut adian. Secara adatnya orang tumbuh rambut kat depan ni, maka dia tutup sampai depan ni. Dan dagu kebiasaannya di sini. Dagu ni adalah tulang di bawah gusi gigi depan tu. Jadi kalau kata dagu, kalau kata belakang ni adalah belakang dagu. Jadi soalan dia, dagu termasuk sekali ke tak? Dagu termasuk sekali demi menjaga keadaan yang lain. Kalau kata kita kata tak boleh,
dagu tak payah kita kena buat bawah lagi. Bila buat bawah lagi, kebarang kalian untuk menyingkap kawasan yang aurat itu mudah. Dia boleh tarik lagi ke belakang. Dia boleh pergi belakang lagi. Maka sebab itu banyak ulama berpendapat ataupun menyarankan untuk tutup sekali je dengan dagu. Senang. Tutup sekali je dengan dagu. Yang ni pun, dahi ni pun turunkan, rendahkan sikit. Ada setengah kata tutup kening terus. Supaya tidak mudah tersingkap ni rambut-rambut kat tepi ni. Dagu wanita termasuk aurat juga, termasuk. Okey, undur diri azan syahwat dalam kenderaan bergerak. Waktu dalam kenderaan bergerak, ya, waktu dalam kenderaan bergerak. Okey, tapi saya suka untuk saya ingatkan, ianya adalah gerombolan. Bila gerombolan, bila diorang nak solat, tali tu ikat kat unta depan ataupun kuda depan. Jadi dia tarik je. Macam kita tengah driver, kita yang driving habis masuk longkang lagi. Tak boleh. Tapi kita tak ada masalah, kita boleh berhenti je. Seperti dalam flight. Seperti dalam flight, betul? Seperti dalam flight pun boleh. Kan? Seperti dalam flight, nak pergi umrah contoh. Tapi kena ingat, syarat-syarat lain je. Syarat tu syarat safar mubah. Safar yang harus. Bukan kata pergi mana? Pergi mana? Pergi Thailand. Pergi Thailand buat apa? Buat maksiat. Maka tak boleh tak boleh. Safar tu safar mubah. Duduk dalam flight, ada wuduk dalam keadaan bersuci, kita nak solat sunat, silakan. Tapi kalau solat fardu dalam flight boleh tak? Boleh, tapi kena ulang balik. Solat sunat kena ulang balik tak? Tak ada. Solat sunat tak payah ulang balik. Alat istinja tisu boleh tak? Alat istinja tisu boleh tak? Oh, ni kena cerita dalam bab istinja ni. Sebab alat istinja dalam kitab menyebutkan hanya dua saja, al-ma'u wal hajar. Air dan juga batu. Dan sifat batu itu dia mestilah batu yang pertamanya jamid, keras, yang keduanya qali', kesat, yang ketiganya ghairu hurmah, tidak dihormati. Adapun tisu, walaupun tisu itu boleh bertindak lebih efektif, walaupun tisu itu boleh bertindak lebih efektif daripada batu, kan? Kalau kita lap pakai tisu, minyak pun boleh tanggal, betul tak? Maka tak boleh lah. Tapi kalau dalam keadaan tiada air, maka kalau dalam keadaan tiada air, darurat, maka silakan, tak ada masalah. Tapi kalau batu dalam keadaan air pun boleh. Batu, contoh, air ada, tapi saja je nak istinja pakai batu, boleh. Ada yang bertutup sekali mata pakai niqab tu Ustaz. Betul, ada yang tutup sekali mata. Ustaz mungkin akan tanya, Ustaz, syariat ke? Kena tutup mata sekali ke? Tengok macam kain jalan je kan? Tak nampak benda, mata pun tak nampak. Macam ada Ustaz. Okey, dia cerita dia macam ni je. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Bagi orang biasa, dia ni memang tak ada apa-apa. Pakai seluar jean, pakai baju t-shirt, belakang ada ketengkorak, tak ada apa. Tapi bila pakaian tersebut dibawa oleh seorang Pak Imam, Tok Haji, pakai Pi Imam pula, makmum tengok, Tok Imam aku ni pakai seluar jean dengan baju tengkorak. Solat sah tak? Solat sah, tak ada masalah. Tapi ianya menjadi sayyiatul muqarrabin. Bagi orang yang dekat dengan Allah, dia menjadi dosa. Dia menjadi sesuatu yang salah. Sebab itu kadang-kadang ada orang dia tutup sekali dengan mata. Sebab apa? Sebab sayyiatul muqarrabin. Ada orang dia kata, pakai tudung biasa je, tak payah pakai tudung labuh ni. Kan? Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Tudung biasa pun tutup juga dada, kan? Ada orang cakap macam tu. Jadi masing-masing kita nak jadi VIP di sisi Allah ke, ataupun kita nak jadi orang biasa-biasa. Maka tindakan kita menggambarkan keinginan kita. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah pada sesi akan datang kita akan masuk bab rukun solat pula. Kita akan masuk bab rukun solat.
Syarat solat dah siap, dah selesai, kita akan masuk bab rukun solat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik pada kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita apa yang telah kita kongsikan dan sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang tak dapat sertai kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua yang hadir. Saya ucapkan tahniah dapat luangkan masa untuk menghakis kejahilan dalam diri kita dan mengupgrade pengajian ilmu-ilmu kita. Dan itu saya serahkan semula majlis kepada puan moderator kita untuk teruskan. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Ustaz Muhammad Rahmat ya atas perkongsian ilmu ini mengenai daurah kitab solat ini yang boleh agar semoga kita dapat memahami dan menghayati ibadah solat ini dengan lebih baik lagi. Dan insya-Allah dan akhir kata semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang cintakan ilmu ini serta memberikan kita kefahaman yang sahih dalam memahami syariatnya. Dan terima kasih kepada penyumbang terima kasih banyak atas sumbangan yang diberikan. Dan Ustaz kita tangguhkanlah dahulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi